Man, terima kasih lah. Norman Hakim datang ke punya show. Aku ini hari cerita sembang rawak ni. Aku nak cerita dengan kau pasal hobi. Aku nak tahu hobi kau hobi. Hobi apa? Hobi aku kau tengok. Sekarang ni Ni apa pula? kopi. Aduh. Kopi? Kopi. Sejak bila pula Datuk pergi pada kopi? Ini murah-murah punya. Oi, bukan Datuk kolektor kereta-kereta klasik ke? Itu kereta pun ada juga. Mahal lah tu. Kereta pun ada juga. Tapi itu kira hobi lama aku. Ini hobi baru aku. Siapa yang membuka minat Datuk kopi pula ni? Tak, kan aku ada buka aku punya bapak style kan. Oh, Aku jual okey. kopi. Jadi tak tahu macam mana tiba-tiba aku minat lah orang cakap pasal. Aku sebenarnya bukan tahu pasal kopi sangat. Aku dah tahu ada Java kopi lah, Arabica lah. Ini kau minum ni 3 hari kau tak tidur. Ni memang banyak macam ni tu. Ni aku punya special. Ini aku punya percubaan. Kau datang ni jadi uji kaji aku. Okey. Oh, masalahnya mahal ke kopi ni? Kopi ni tak semestinya mahal ataupun murah. Tapi macam mana rasa dia, macam mana kita buat dia, kita nikmati dia, itu yang dia jadi mahal dia. Kadang-kadang ada juga orang buat kopi, beli kopi mahal, tapi dia tak pandai buat, dia jadi tak sedap. Jadi sekarang boleh minum ni? Sambil-sambil? Panas ni, panas nak mampus ni. Kan? Okay, kau punya hobi apa? Okey, saya hobi pelbagai lah. Banyak segmen hobi ni. Okey. Selain daripada membuat badan, yang terbaru ni, best. Saya kumpul sport rim. Ni nak mana satu? Nak buat badan dulu ke nak kumpul sport rim dulu? Tapi yang aku sport rim aku tak tahu, tapi badan kau ni, kau tak malu ke badan kau besar Apa ni? sebab badan besar? Ini semua tengok bergantung pada pandangan Kau dah orang. macam giant, orang Malaysia ni semua kecil. Perception. Kau jalan dah besar. Aku tengok kau tak ada pun masuk bodybuilding punya competition ni, tak ada. Minat je. Minat. Jadi daripada minat dia start pada hobi. Hobi tu maksud dia bila kita dah buat kan, tiba-tiba kita rasa macam nak jadikan sebagai satu lifestyle. Jadi Tapi lifestyle kau agak-agak lah macam ni tak lah. adalah besar, biasa je, maju muat lagi. Ni Lah, bukan kau buat baju baru. Tak adalah, ini baju beli siap. Ya ke? Tapi yang penting lah tu, tak kisahlah macam mana muka bentuk. Jangan cerita kat sini, jom. Bagaimana? Lepak sana lah cerita, cerita kat dapur buat apa. Kopi pula hobi dia. Okey, Man. Aku nak cerita pasal hobi sekarang ni. Okey. Kan, hobi ni ada banyak hobi. Ada yang hobi yang murah, ada yang hobi sederhana murah, ada yang hobi yang terlampau mahal, ada juga hobi yang orang tu dia sanggup keluarkan duit banyak tapi sanggup tak makan pun ada. Dia tak ikut kemampuan dia. Ada satu perempuan dekat US ni, dia punya hobi kau tahu apa? Dia nak jadi macam bayi. Dia pakai lampin, dia satu bulan dia belanja 1,000 dekat 1,300. Oh, okey. Dia- Saya ada terbaca pasal Kan? tu. Aku tak boleh bayang lah kan. Kau keluar pakai lamping, kau buang air dalam tu, buang air kecil, buang air besar, kau bawa semua kiri kanan. Dia bahagia kita berbeza, Datuk. Kita nampak dia buat macam tu macam, kenapa dia macam tu? Tapi bahagia manusia ni, setiap manusia ni berbeza-beza. Tapi saya nampak macam Datuk sendiri, Datuk punya hobi pun nampak luxury juga. Nampak luxury sebab Datuk suka mengumpul kereta-kereta vintage. Lepas tu, kereta tu Datuk dah beli. Lepas tu Datuk Refurbish balik lah. refurbish kan? Mahal Tak, lah saya sebenarnya kereta-kereta tu dia macam dulu saya nak beli tak boleh. Tapi bila ada duit sikit, saya beli dan saya tahu kereta-kereta lama ni macam jenama Jaguar, Mercedes, kalau kita buat balik dia ada harga. Maknanya kalau saya nak jual, maknanya saya ada untung. Saya ada untung. Tapi buat masa ni saya tak nak jual lagi lah sebab rasa macam sayang dah buat daripada tak ada apa-apa, dah jadi cantik apa semua dan hobi saya tu bukan apa sangat pun. Bila bawa kereta tu, bila orang pandang tu macam seronok pula kan. Itu lah. Macam saya sendiri Datuk Saya kita sentuh balik pasal buat badan kan. Buat badan tu memang mula sebagai hobi. Sebab kita nampak macam, sebab saya suka watak-watak superhero ni semua. Sebenarnya betul saya cakap, watak paling saya suka adalah Superman. Sebab Superman ni daripada awal dulu, zaman 1940-an dah wujud. Masa tu badan tak berketak-ketak lagi. Jadi bila sampai satu peringkat tu, bila Superman ni dah buat badan, jadi dia superhero yang macam benda tu beyond imagination kita kan. Dia punya heroic tu kan. Jadi saya rasa macam, aku nak macam ni. Lepas tu bila saya buat badan pula, anak-anak saya nak anggap saya ni macam superhero. Lagi saya motivated untuk buat lagi badan. Dia boleh terbang tak? Itu masalahnya. Tak boleh terbang. Tak boleh terbang. Berat sangat. Tapi kau buat berapa lama ni, kira hobi kau mahal tak ni kan? Ini dia punya mahal. Dia investment kita bukan saja dari sudut wang ringgit. Masa. Itu kadang-kadang kita terlupa. Orang ingat mahal dari sudut wang ringgit. Kita invest masa tu pun mahal juga. Tapi the result itself, investment kita tu pada saya berbaloi. Sebab selain daripada kita nampak fizik yang okey,
Kan? Tapi dari segi kesihatan pun terjaga juga. Sebab saya pernah berjumpa dengan seorang this Chinese guy Dato'. Umur 88 tahun tapi badan macam saya. Dato' rasa macam mana? Ya, 88 tahun. 88 tahun. Dia bermula daripada umur dia 60 tahun. Dia lepas bersara, dia buat satu bisnes, lepas tu dia buka gym dan dalam masa yang sama, saya tak nak mention apa bisnes dia, kalau saya beritahu memang orang kenal lah dia punya bisnes itu. Jadi tengok dia cakap, saya ingat lagi dia punya quotes daripada saya sebab dia kata investment, dia kata FD, fixed deposit bukan setakat dari sudut RM1 tetapi your health also is part of fixed deposit. Jadi benda tu nampak tu, tak umur lah, that's why saya rasa macam benda ni tak rugi. Walaupun mahal dari sudut macam, yalah kita nak suplemen, kadang-kadang macam kita takkanlah sepanjang masa nak pakai sports attire yang sama saja. Berapa tahun dah kau buat ni? Saya consistently jadi sebagai lifestyle pada hobi dalam 2 tahun je, setahun setengah. Lepas tu saya maintain sebagai lifestyle tu dah almost 10 years lah. Tapi sebenarnya engkau tak terasa ke masa duit yang kau keluarkan tu kira macam merugikan? Sebab engkau bukan masuk competition pun. Sebab saya rasa macam benda tu back pada apa yang saya punya. Engkau berlakon. Kau nak kat Malaysia bukan ada cerita superhero pun. Okay. Yang ada pun Cicak Man. Saya tak spend time lama sebab kita mesti ada ikon Contoh saya tengok macam The Rock, Jason Statham kan. Dia orang spend time 40 minit, paling lama pun 1 jam je tapi hari-hari. Saya satu hari kalau saya tak lari 3 ke 5 kilometer, saya tak rasa macam kehidupan tu bermakna. Sebab okey, saya cerita pasal lifestyle Nak cerita kan orang kata kita meriah. Tak cerita je kita nak riak. Boleh? Ikhlas, jujur ikhlas. Okey. Kita ni mana ada kesempurnaan tu. Tapi macam saya yang menggerakkan saya untuk terus pergi orang kata untuk fitness ni pada yang atas juga. Sebab setiap kali saya buat contoh saya cardio 30 minit. 40 minit lah, consistently 30 minit ke 40 minit. Okey. Saya sertakan dengan zikir. Alhamdulillah. Kan? Datuk juga yang ajar saya. Idola kan. Tapi zikir dia sudut lain lah. Datuk zikir sudut lain. Contohnya saya minit pertama. Minit pertama saya buat cardio kan. Subhanallah. Minit kedua, Alhamdulillah. Minit ketiga, Allahu Akbar. Minit keempat, tahan nafas. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah yang aliyul azim. Hempun nafas. Masuk minit kelima. Lepas tu saya buat kan. Dan jadi macam lama seronok. Lepas tu saya duk fikir lah, hari-hari aku buat macam ni. Berapa banyak aku buat sebenarnya? Saya pun pakailah yang tasbih digital kan. Amazing tu. Tak pernah miss, tak pernah lari pada 1537 zikir. Jadi benda ni kata sambil kau buat benda tu kan. Lepas tu orang macam tanya, Man, kau tak boring ke duduk atas stepper machine, atas treadmill ni duduk begitu, tak ada pakai headphone, tak ada tengok TV sebagainya kan. Saya tak cerita dengan semua orang. Ni kira macam bagus juga benda ni aku panggil kau datang kat sini, kau kongsi dengan aku. Jadi aku boleh cerita kat orang lain kan yang benda tu bermanfaat, hobi-hobi yang bermanfaat. Bukannya hobi tu saja tapi macam mana kau selitkan benda-benda lain. Saya anggap macam kita beriadah sambil beribadah tau. Jadi that's why kata kita punya bahagia berbeza. Jadi bila saya buat macam tu, saya tertinggal satu hari, saya rasa something missing in life. Jadi okeylah aku buat lagi. Ini yang orang tak tahu kau. Firman Allah dalam Al-Quran, aku jadikan engkau manusia daripada kepingan-kepingan tanah liat yang berwarna hitam, lalu aku bentuk dengan tangan aku, lalu aku tiupkan sebahagian daripada roh aku. Banyak orang ingat selalunya nak bagi makan kepada jasad saja. Macam tadi kau bagi makan, kau suka hobi kau buat badan apa semua kan, kau bagi pada jasad nampak cantik apa semua kan. Luaran dia. Tapi dalam mana 360 sendi saya Datuk dapat zikir itu, dan itulah kebahagiaan datang. Bila kat luar ni kita jadi macam sentiasa macam nikmat Datuk. Dan nikmat. Itulah makanan roh. Zikir adalah makanan roh. Bila manusia tu dia ada jasad dan juga roh dia, dia bagi makan pada roh dia dengan amalan-amalan seperti zikir tu, maknanya kita sebagai jasad pun ada, roh pun ada makanan, dan insya-Allah kita akan lebih kuat insya-Allah dengan izin Allah. Itu baguslah hobi macam ni yang kita nak. Yalah, bukan nak cerita pasal duit apa semua kan, tapi kadang-kadang hobi yang murah, yang mahal ni memberikan satu manfaat daripada orang-orang macam kau kongsi dengan semua orang, baguslah. InsyaAllah lah. Mungkin contoh orang bawa basikal pun sama juga. Kau minumlah kopi aku ni. Kan? Tadi tu aku gurau-gurau lah pasal apa benda tu kan. Kau tahu lah kepala aku suka gurau. Tapi sekarang ni aku tengok orang Malaysia ni
trend sekarang apa tu basikal. Itulah. Basikal dia orang bukannya murah-murah Tahu tau, lagi tu. mahal daripada motosikal. Ya. Kan? Aku tanya dengan dia berapa ni? 40. 40,000 basikal. Kau bayangkan kalau bagi nenek-nenek, datuk nenek kita masa zaman-zaman Jepun tu, berapa banyak basikal dia boleh beli? Kan? Ini pergi naik bukit, turun bukit, beriadah bro. Tahu, saya punya kawan seorang 150,000 Datuk. Apa dia? Harga basikal 150,000. Mana ada basikal sampai 150,000? 150,000 betul. Saya tak tipu. Dia bawa basikal tu memang hari-hari dan dia punya alloy dia tu lah. Sebab saya tak into basikal lah. Kan? Jadi bila kita sembang ni, kita pun cuba memahamkan juga. Saya macam not me lah. 150,000? 150,000 Datuk. Ya. Mesti lah. Benda tu kan tak masuk akal. Tapi dia orang dare untuk pergi pada sampai ke peringkat macam tu. Semata-mata kerana apa kan? Tapi pada saya macam ni tu. Kalau kita Kemampuan dia lah. Kalau kita fit kita punya hobi ni, tapi kita benda tu terus jangan tak orang kata tak membuat kita melarat, lepas tu nanti kita berhutang, tak apa. Tapi sekarang ni ada juga orang gila basikal kat Malaysia ni sampai dia berhutang ada tau. Itu masalah. Sebab sekarang basikal boleh loan. Itu pada saya ada pros and cons kat situ lah. Kalau boleh bila berkenaan dengan hobi ni kita janganlah sampai ke peringkat pergi buat loan. Dengan siapa kau bercampur? Kalau kau bercampur dengan orang bawa basikal 40,000, lepas tu kau bawa basikal kau harga 400. Kau agak-agak kau nak join dengan dia. Itu masalah. Kau tengok dia jugalah. macam kau dah segan kat situ. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Gabriel. Salam. Mana kau lambat? Ada meeting tadi. Aku ambil meeting. Ini ni hobi kat ni. Aku tengok Ini hobi. Kita orang tengah cakap pasal hobi. Okey. Tapi kau daripada dulu sampai sekarang memang stylo macam ni kan. No lah. Hobi berpakaian semua Ni hobi berjihad. Berjihad Yeah. Ada meeting apa tadi? Just regarding my IT company. Tengok ni IT orang aku respect dia sebab dia bro. Dia mula-mula IT kan, dia dah jual dia punya apps dekat Johor Corp dulu. 2.5 juta. Kau ada? Betul lah. Ini generasi dia masuk dalam generasi milenial lah. Zaman-zaman kita buat gerak hal Rafael dan Castello mungkin capital Tapi belum tak lahir lagi. boleh macam tu. Sekarang ni walaupun kita ni dah berumur, aku paling tua kat sini, kita dah masuk dalam revolusi 4.0 industri ni, kita kena bertukar. Sebab tu dikatakan new norm. Maybe because of COVID-19 ni membuatkan kita terpaksa menukar cara kehidupan kita. Tak? Setuju. So, Bis, sibuk apa sekarang? My product business, air freshener, Rindu Rauda. Kita buat air freshener smell of Rauda sebab alhamdulillah last year kita dapat pergi umrah. And Dapat idea sana lah. dapat rindu, lepas balik Malaysia, rindu the smell of Rauda. And time tu COVID-19 baru jadi, so I macam stress. So I risau and then I rindu the smell of my umrah. I buat je for fun, tiba-tiba after raya, tak sampai 2 minggu, all sold out. Kita buat 20,000 botol. Wow. Sold out in about 12 days. Alhamdulillah, you know, like tak sangka. Best. Sangka Yeah, for me and business tu yang selamatkan my staff. Sampai time tu waktu bulan puasa memang gaji tak cukup lah sebenarnya. Nak bayar gaji tak cukup, tak ada projek baru and then tiba-tiba benda yang kita tak sangka meletup, dapat cover semua Business staff. is your hobby actually I enjoy it. It's part of You my anggap tak itu sebagai hobi? 100%. It makes me, benda tu buat Kripis feel alive. I feel excited bila dapat buat business, dapat bina something yang orang boleh beli, consume dan buat dia orang lagi happy, then that is the biggest satisfaction. Ada orang macam ni punya hobi. Hobi dia buat bisnes tu dan dia nak nampak orang lain tu juga menjadilah dari segi ekonomi. That's a good hobby lah. Selain daripada tu, hobi apa Kevin kau buat? Oh man, like Tak macam bukan menjaga lah, macam barang-barang barang-barang yang kau simpan. Oh man, for me Kripis memang paling mahal would be my toys and my watch Kau main apa? collection. Mainan. Dah besar main mainan. Collect. I like to collect toys. Okay. And watches. Memang jam ni memang Yang mainan tu kau cerita dulu. Mainan apa benda yang mahal sangat ni? how do I start? When I was young, my family. Can you understand him or not? Because I speak English, you know. sorry. No, it's okay. You can speak English. So, No, don't worry. I can yeah, understand. When I was young, my mom was a nurse. When I was born, lahir kat KL, my dad kerja kat Wisma Putra. Kerajaan, kaki tangan kerajaan, normal kerajaan family. But I know every time lepas kerja, my mom would take me to Toys R Us. Okay. But most of the time it's window shopping je. Tak beli sebab dia tahu benda tu buat I happy. I tak akan nangis, I tak akan bising. So mama would carry me. We go to mana Yauhan ke apa? Some old mall in KL that has Toys R Us, and we look at toys. And then when I got older, I try minta nak beli mainan ni. But I have two abang, one adik. I have two siblings.
So every time nak beli toys, my mom would say, oh, share dengan abang. Nak beli mainan ni, oh, share dengan adik. So when I got older, I think sifat tu I kept it inside of me. The moment I can afford to buy my own toys, I buy. Until now, it's like just macam an addiction. Kalau I dapat ada mainan baru dekat online, wow, best. I kena beli. Kalau tak beli, I rasa macam ada something kekurangan in my life. Tapi apa ni, mainan-mainan yang you beli ni semuanya kalau you simpan lagi lama lagi mahal, betul tak betul? They have value. Dia ada value. Dia Dia macam okey Hafiz. Apa you rasa bila you beli mainan dia adakan satu escapism, macam you dah bekerja, you dah business, you buat macam-macam kan. Tiba-tiba beli mainan ni macam membuatkan you rasa macam satu escapism kan. Actually, to be honest, I saw a Kau doctor. buat sekejap, aku buat untuk kau. I saw a doctor over this. A doctor. Why am I obsessed with toys? So when my psychiatrist checked, dia kata sebenarnya maybe you tak fulfill your childhood lagi. So sekarang ni baru you hidup balik your childhood. Maybe when you were young, you tak betul-betul enjoy toys, you tak betul-betul enjoy your childhood. So benda tu you simpan lama, dan tiba-tiba dia muncul berumur ni pula. So And then pula you dah mula ada kemampuan kan. correct. And then sometimes kalau macam like myself right now, Yeah. I tiba-tiba lah selain pada buat badan, sejak MCO ni, tiba-tiba macam, men's punya hobi lah. I suka kumpul rim. Rims. Sports rim. Wheel, sports rims. Tapi dia macam, kadang-kadang orang fikir, Kau nak berapa banyak kereta kau ada yang nak kumpul berapa banyak rim tu? dia macam ni. Macam Simpan kita, kat mana? dekat I have satu gallery, Okay. I simpan semua rim dekat situ. Jadi dia macam orang pakai kasut lah tu. Kita manusia ni kan banyak kasut, sama juga macam kereta, kan? Tapi kalau nak tukar rim kereta ambil masa juga. Kita sebab dah hobi kan. Benda tu dah hobi, Faham. jadi benda tu macam nasib baik my wife jenis yang very understanding. So I rasa macam kadang I pun tak sedar, I macam teruja tengok rim ni. Kalau I dah settle semua kerja, I punya sebelum nak tidur tu, sudah settle everything semua, akan tengok rim apa akan pergi kan. Kalau Facebook ni dia akan, kalau kita pergi kat satu kedai rim ni, dia akan link kat tempat rim yang lain kan. Correct. So nanti I akan fix satu masa tu mungkin dalam seminggu, dalam satu bulan tu dua kali ke I pergi. Saya shopping lah rim. Rim paling mahal kau beli? Rim paling mahal? Biasa-biasa lah tu dalam kalau dalam 22 inci tu boleh dapat dalam 20,000 lah, lebih kurang. Wow. 20,000. Wah lu. Dia tengoklah, dia ada jenis yang alloy. 22,000 ni kalau orang kecap orang kampung dah boleh keluar kereta second hand lah tu. Tapi dia punya motivation dia apa? Dia dah beli. Lepas tu dia akan fikir macam mana aku nak generate lagi income. Dia akan menggerakkan push yang kita. Aku kena buat lagi. Aku rasa tak lama lagi dia buat ni kedai rim kereta ni. Mana tahu kan? No, it's true though. I siap dah terfikir apa Yeah, tau. yeah. I nak buat macam boleh custom rim tu. I tak tahu, suddenly I rasa macam this 2 years back lah. Tapi I buat benda ni secara fizikal sejak MCO ni. Perniagaan ni semua kadang-kadang dia datang daripada benda yang Minat. macam Kita minat, minat. tiba-tiba dia jadi macam satu wow. Nak tiba jadi satu benda kan. Tapi Capri punya mainan tu berapa harga ni? Kau kau apa pada tadi aku tanya kau tak jawab. Total collection. Sorry lah rumah aku banyak lalat sikit Kalau orang rompak rumah Creepy sekarang, dan Kau janganlah cakap orang rompak kan. curi tak boleh. Tak boleh Ada security. Okey. Apa tu? Maybe the value right now about almost 40-50k. Wow. In toys alone lah. Total value Total value. about 40-50. Too many toys. Tapi macam Datuk cakap lah, benda tu nanti sampai satu masa nanti dia akan macam Increase in dia value. akan increase in value It's kan. art. It's art. Ya macam tadi aku cakap aku punya kereta kan. Memang orang rumah aku paling bising lah. Paling bising. Bapak kau tu nak buat apa kan kereta buruk, besi buruk tu kan. Dia simpan besi You buruk. pernah tengok collection? Classic cars. I love classic cars. You dah tengok? I've seen it on social media. Aku akan cerita kejap lagi lah. Aku akan cerita kejap lagi beberapa aku punya collection. Tapi collection ni aku bukanlah macam korang toys macam tu dah 40-50k kau rim. Aku okey lah sebab Banyak juga Dia- tu. dia- dia- Classic cars lagi mahal. Ah. Lagi mahal. janganlah nanti bini aku dengar. Cakap pasal aku punya hobi tadi lah. Hobi aku pasal kereta je lah. Kereta saya ni saya suka tau kereta lama yang kau bela dia jadi cantik. Saya bukanlah macam ada terfikir macam nak jual balik semua, tak terfikir, tapi saya suka bega benda tu daripada dia teruk. Lepas tu dia ada history dia. Kan saya ambil gambar development history dia kan.
Lepas tu saya rasa bangga lah. Kau tengok dulu kereta dia macam ni tau. Sekarang jadi macam ni. Orang tu wow, dah cukup lah bagi aku. Puas lah. Kepuasan kat situ lah. Memanglah ada investment sikit. Kan, tapi aku tak adalah beli. Nasib baik aku beli. Bini aku marah juga. Ni apa kereta ni. Aku cakap nasib baik aku tak beli Lamborghini, Ferrari. Memang aku tak mampu pun. Aku sebutlah benda-benda mahal, Rolls Royce kan. Aku main kereta macam ni. At least aku ada kepuasan kan. Tapi Capri suka jam juga. Bila saya tengok jam kan awak. Jam semua ada dia punya sejarah. Sebab for me time is precious. So every time ada benda berlaku in my life that is life changing, kita akan cari jam. Contoh pergi umrah. Before I left for umrah, I know I had to get this one Rolex, not like Oyster Perpetual. Kena beli juga to symbolize my moment in umrah. And when something happens in my life, kena beli jam. It's a addiction. Something life changing, kena cari jam. The first thing I find is jam. And berapa banyak collection sekarang? About not much, but 12 pieces. 12 solid pieces. So that means 12 life-changing moments in my life. So every jam on nak tanya Mesti ada sejarah dia. Ada sejarah dia. And it's always all the watch Asal kau tak bawa? Kau bawa jam kau? No, I just not all lah. Patut ada bawa Inai. Inai dah bawa jam. Tak ada. Ini jam okey. Cuba cerita sejarah jam ni. Jam so this is Omega Seamaster. Oh, okey. I got this. Ni James Bond punya jam ni. Yeah, kan? James Bond. Aku berlakon cerita tu, aku tahu lah. Kau gelak macam kau menghina aku je. Ada. Betul, James Bond. I bought this watch selepas kita sold out all our Rindu Rauda punya product. To symbolize that walaupun susah, tapi I managed to overcome my struggles and have a new business. And to celebrate, I bought this watch. Maknanya bila satu benda berlaku, dia beli jam. Jam adalah masa kehidupan. Satu hari 24 jam tak pernah bertukar. Betul. Dan masa menentukan segala-galanya. And the watches kan dia automatic. Dia can tick. You know my Umrah watch kan automatic, dia selagi dia gerak dia akan hidup. Yeah. Okay. So can you imagine kalau if one day walau I pass away, I meninggal, I have a son. The moment dia pakai my Rolex dari Umrah tu, that means from Umrah sampai dia hidup, it's still ticking. It has not died. Sebab kan tak guna battery, dia guna movement. So that history is timeless. That's why I love watches. Dia bila you pass down to someone, dia akan hargai the moment. Oh, ni lah sejarah my dad. Jangan anak kau jual cukup lah. Akan jadi hantu cari dia balik. Kalau dia jual. Kau dengar tu kan. Okey. Okey, kita dah banyak cerita pasal sendiri peribadi punya hobi, dan ada juga orang hobi yang saya tengok game. Game ni dulu satu ketika dulu kalau aku kecil-kecil main game, aku pergi pertama komplek tahu 20 sen main game ni kan, balik memang kena marah kan. Main game apa saja kena marah. Tak ada masa depan. Tapi baru-baru ni, bukanlah baru, dalam last few years ada budak ni, tak tahu nama dia, kau tahu yang dia menang dekat luar negara, dia main game tu dia bawa balik 12 juta. Dota, dia main game Dota. Dia main game Dota kan. 12 juta budak Malaysia bro. Dan budak Malaysia di antara nombor 1 kat dunia yang main game ni. Yang main game ni. Kau bayangkan? So itu nak kira apa? Hobi lah juga. Hobi lah, daripada hobi jadi macam kerjaya kan. Betul. Macam kau berlakon bermula. Bukan bermula daripada hobi, dia menyanyi. Hobi dan sekarang dah jadi kerjaya. So kita kena tengok skill tau sebenarnya. Skill kalau macam dulu, macam time saya, mungkin masa tu keadaan lah. Macam saya ni disuruh belajar, but my mind is not for academic. My mind is more on skill. Dulu aku suka main bola. Kau tahu dulu orang Melayu kalau pukul 5 ni kau tengah main bola lagi ni, kau tak pergi mandi, memang kena belasah. Kan kalau tidak aku dah main untuk Manchester dah. Itu susah ni. Tapi okey, boleh tak kau cerita sikit mana macam orang tu dia tak ada kemampuan untuk main hobi tu, tapi dia sanggup keluarkan duit untuk hobi dia, tapi dia benda-benda lain tu, macam contohnya kalau orang tu dah ada anak, dia gila motor. Dia modify, tukar exhaust apa semua, tapi susu anak tak beli, barang dapur tak cukup. Ni kau punya bayang macam mana? Sama lah juga nak relatekan dengan cerita Datuk ni, konten Datuk ni. Macam motor tu. Macam saya sendirilah. Saya punya overhead besar. Anak ramai, isi rumah ramai dan sebagainya kan. Kita letakkan macam satu priority lah. Kita dulu kita dah lepaskan, contohnya first kali kita dah lepaskan untuk nafkah pada isteri, kemudian untuk anak-anak, lepas tu mak bapak kita, kemudian kita dah pergi pada sedekah dan juga pada zakat.
lebihan tu baru kita pergi. Janganlah kau baru dapat duit tu. Tapi ada orang macam tu bro. Tak, that's why kita kena train, kita kena didik. Sebab kalau dibuat, sebab pada saya, kenapa Allah Ta'ala mempermudahkan. Walaupun saya macam, hobi saya ni dianggap macam dah mula macam nampak expensive, mahal kan. Tapi Allah ada saja bagi ruang, ada saja bagi jalan untuk saya Maknanya fulfill. kau dulukan Sebab yang ni saya dulu. dulukan benda-benda yang ni dulu. Ada setengah orang dia silapnya, dia dapat, dia dulukan dia punya, lepas tu yang lain ni lingkup kan. Lagi benda ni semua, bukan kata money is not everything, tapi kalau kau tak memenuhi tuntutan untuk nafkah isteri dan juga anak-anak ni semua, itu Kehidupan akan tu menjadi lah, kan. berantakan. Itu jadi Ada tak kau benda- jumpa Caprice orang-orang yang dia tak semampu mana tapi dia berbelanja lebih, ada tak? Member ke apa sebab nak bercampur ni pasal? Ada. Kita pun sebelum orang lain pun kita pun pernah go through that same situation. Yes. Zaman baru nak upgrade hip hop. Dalam hip hop ni semua nak gaya. Semua rapper semua nak gaya. Kepi sanggup nak beli kasut Nike Jordans dengan topi just to bergaya tapi makan Maggi. Kau pernah buat lah. Pernah buat? Topping kau pun mahal kan? Mahal. Kau sanggup makan Maggi. Sanggup makan Maggi sebab kita ada show. So time kita show tu kat hip hop ni orang akan tengok, "Uish, dia Nike Jordans, topi New Era." Orang akan nak tengok atas bawah. So memang ada orang macam tu. Diri kita sendiri pun ada Kepis kan? pun pernah buat macam tu. Yalah, ini tak boleh nak ni tapi kita kena ni lah. Ini berbalik pada nafsu lah bro kan? 100%. Nafsu lah. Kalau kita boleh bendung nafsu kita supaya kita berhati-hati dengan apa yang kita buat. Hobi tak ada masalah. Hobi ni Hobi tak bersalah. tak bersalah. Hobi ni semua orang, semua Orang saya rasa Datuk, semua kategori dan kehidupan masyarakat Malaysia ekonomi ni, macam semua mana pun ada memang ada hobi mesti dia. Ada punya. Tapi orang tua katalah ukur baju kat badan sendiri lah kan. betul, Kalau betul. katakan kita tak mampu nak buat macam tu, sebenarnya banyak je hobi yang murah, yang setanding dengan kita. Jangan ikut orang yang, sebab sekarang kan zaman viral bro. Dia kejap kan keluar. Jadi benda tu yang dia asyik tengok dia social media kan, dia pun nak benda yang sama juga. Kan? Jadi kalau katakan kau hobi suka main basikal, kau kumpul lah kawan-kawan kau yang ekonomi macam tu, kau main basikal tu je lah. Basikal uncle tu kan. Kau main ramai-ramai, viral juga. Pagi tadi saya nak datang kat sini. Saya tengok satu brother ni, dia pakai dia punya pakaian semua memang bawa basikal yang ride-nya gila punya lah. Aku pun tak pandai sangat pasal Pro basikal lah, ni. pro. Pro punya, siap helmet apa semua. Lepas tu tapi basikal dia adalah gear. Ni basikal ni basikal biasa bro. Basikal biasa yang dibawa biasa je. Aku rasa macam tu bagus. It goes back to your what you want and what you need. Fulfill your needs dulu sebelum apa what you want. Need tu yang penting lah, your food, bills, your like nafkah, all those or your needs. Needs dulu. Baru selepas certain needs baru you fikir what you want. Yeah. You don't need it but you want it. Yes. Settle your needs then fikir your Betul. wants. Aku setuju dengan pendapat kau orang. Aku pun berpendapat macam tu. Okey, pentingkan apa untuk kehidupan kita seharian tu yang bersama dengan diri kita ataupun keluarga kita. Kalau kita ada bebanan tanggungjawab kita, yang lebih tu barulah engkau buat Betul. apa yang kau suka, iaitu Exactly. hobi kau. Alright bro? Betul. Okey, kejap lagi aku nak ajak kau orang pergi sana. Aku nak ada benda lah nak buat dengan kau orang. Bro, kau tuang air. Kan? Okay, kau tuang air. Kau tahu ini cerita ni bukan cerita hobi lah. I want to tell you something about this one girl lah. Dia buat digital punya kerja, digital punya kerja. So, dia sekarang salary dia 1 month 1 million. It's a freelancer yang paling mahal gaji dekat Malaysia. Budak Malaysia lah. Dia kerja online saja. Di bawah e-rezeki MDEC bro. Dia buat apa? Dia buat translator untuk KBS, you know. Wow. Apa tu drama-drama Korea. Ya. Dia tahu 7 bahasa, so dia translate dulu. Kau tahu banyak bahasa bro? 3 je. Wih, 3 banyak lah tu. Malay, French, English. Okey. Okay. Kumsi kumsa. Aku Melayu je lah. Aku English ni berterabur sikit lah. Bro, makan lah bro. Okey. Aku tak nak cerita lagi pasal hobi. Alhamdulillah, thank you lah. Kau orang semua macam apa? Macam kira okey lah, tak nak sorok-sorok apa hobi semua. Dan mungkin apa benda yang kita cerita ni hari boleh jadi inspirasi untuk orang lah kan. So sekarang aku nak tanya kau buat apa sekarang Man? Kau berlakon lagi ke, menyanyi lagi ke? Apa nama kumpulan kau? Impression? Kan? Depression. Kau masih Dah lagi tukar nama dah sekarang. apa dia? Depression. Tak, okey. Okey, first of all memang I terlibat dalam masih lagi menjalani penggambaran macam biasa.
Dan dalam masa yang sama buat bisnes juga. Saya ada buat produk baby bump. Baby bump. Baby bump. Untuk baby dan juga untuk tudung muslimah lah untuk Itu your wife yang buat yang semua dengan you sekali sama. sama kita sama under. But I heard your wife yang start the business first, right? CJ. Because of Caprice is here. Kita sama-sama Can lah. you understand me or not? I can understand. Okay, Sebab dulu tahun 2016 saya pernah macam terus nak tarik handbrake lah, nak bagi fully fokus pada bisnes. Tapi bila fikir-fikir balik, sebab kita selama ni macam Datuk cakap lah, kita strength kita adalah pada kita punya personal branding. Sebab saya dah fikir personal branding ni sejak pada zaman saya sekolah masa sukan dulu. Tak pernah terfikir nak jadi pelakon, tak pernah terfikir nak jadi macam selebriti dalam bidang entertainment. Saya fikir nak jadi sportsman because I was in Malaysian Junior for 400 meter hurdles. And then Pahang untuk pasukan bola sepak Pahang sampai ke peringkat Piala Presiden. Lepas tu cedera Datuk. Masa tengah training tu, itu yang dekat dulu tepi padang, hero remaja jumpa. Panggil untuk jadi hero remaja. Pompak-pompak, long story short tu jadi artis sekarang. rezeki itu sebenarnya diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala Yes, kan. Dan siapa tahu kan, jadi macam sekarang Caprice menyanyi lagi, macam Betul, buat lagu-lagu baru. Benda tu, for me music is just a hobby. Hobby? Just a hobby. Bila kita stress or bila kita tengah down, ada banyak orang yang usahawan ni, dia main golf, main tennis. But for me, when I'm stressed, I masuk studio, buat lagu, then I feel satisfied. So music just for fun, tapi focus on business. Tapi menjadi kan, for fun pun. Alhamdulillah. People know you because of your music, right? Correct. That's how they first started lah. And then we ventured into IT business. We build apps. And then we ventured into products where Rindu Rauda air freshener, and then our fashion line memang I do for fun as well. So any ada new product coming out? We're launching a new system, new app for Islam called Al Fatih OS. Inshallah, March Al Fatih OS. Pasal apa app tu? It's a hub for everything halal. We have waktu solat tu biasalah. Tapi what's different with our waktu solat is kita boleh pilih suara untuk azan. So okay, aku nak tanya satu benda lagi lah. Macam korang punya kehidupan, kau 32 tahun, kau 44 tua dah ni kan. Kau ingat zaman kau kat atas bentang Islam Yusof tu, jahanam. Kan? Okey. Kau pernah tak ada terjumpa sesuatu yang seram terjadi dalam kehidupan kau? Wow. Caprice. Apa? Kau lain macam aku semua kau jumpa Dracula ni. No. First time, when it comes to like benda-benda macam sihir and santau, I'm the last guy to believe in it. I'm the last guy. So I was brought up overseas. So so 1 year, I won't say usia lah, tapi this 1 year memang I tengah down for no reason. Pergi doktor pun tak ada sebab. Dia kata, is it anxiety, is it depression? I said, no, you should be okay. Is it something wrong with me? You're 100% okay. So one day I jumpa my friend, dia punya mak ni boleh nampak lah. Serius, you ada something yang ganggu you. I'm like, yeah, right. Like what? Like a ghost? Then she's like, yeah, you can pergi check Darul Shifa. So I went to Darul Shifa, and then you pergi juga Darul Shifa? For just to prove them wrong. Oh, okay. Just to prove them wrong lah. Nak prove them wrong yeah, lah. because I don't believe in it. Okay. I don't believe in this. So start to hold me everything, then dia baca Yasin. So the moment I drank, my whole body rasa macam masuk sauna. Seriously? Seriously. It was hot, I was sweating. I was like, ya Allah, what's going on? I fikir ni tak betul punya ustaz ni. Next week, I don't know. Next week I went to a different ustaz. I'm like, ustaz, you check. Same thing happened. So that's when I knew, okay, that's scary. When you don't believe something at all, suddenly you can't explain it. Benda ni tak boleh explain. Dan for 1 year memang kerja kita pergi Darul Shifa back and forth lah. Tapi alhamdulillah now we're okay. But jin is there lah. It's in the Quran, it's written. Yes, in the Quran. Itu exist. Jin lebih dulu daripada kita. Correct. Allah perintahkan malaikat, dia kata hapuskanlah semua jin-jin yang telah merosakkan kehidupan di atas muka bumi. Jadi semua malaikat-malaikat pergi menghapuskan semua jin, dan ada malaikat report balik pada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, dia kata kita dah hapuskan banyak jin-jin, tapi ada sedikit yang masih melarikan diri ke lautan dan juga ke dalam hutan. Jadi Allah kata biarkan. Dan itulah jin tu masih ada sampai sekarang. Tapi kalau kita ada kekuatan, insya-Allah kalau ni dengan apa yang Allah ajar pada kita, suruh kita buat, yang Nabi ajar pada kita, kita boleh mengurangi. Dan orang-orang pandai juga yang telah menghapuskan jin kat situ. Tak tahu. Aku nampak. Kau ni tak betul. Dekat atas bahu kau ni ada bertenggek ni. Kau percaya tak percaya?
Ada bertenggek ni. Kau nak aku tangkap dia. Kalau Dato' Rosyam dah cakap, possibility dia Kau kurang macam sikit. semua. Bila aku cakap tu benda, kau dua orang gelak dengan aku. Kau dua orang gelak dengan aku. Saya kenal Dato' 20 tahun tu. Habis kau kenal aku yang dulu. Habis kau lain kenal, tak? okey, kau kenal orang tu hari ni, adakah hari 20 tahun lepas tu dia akan sama? Mana kau tahu Darul Shifa tu aku dah mendalami ilmu dia tu. Toyol hijau Ada ni ni. cerita tu. Ada ni. Ada kat muka, ada kat bahu kau ni tengah bertenggek. Okey, apa cerita hantu yang kau pernah ni? Oh, saya bukan ada cerita tu. Saya kena rasuk sesuatu masuk dalam badan saya. Lepas tu saya tu tikam orang. Betul bro. Serius? Kau tikam orang? Saya tikam orang. Dengan Saya pisau? tikam guru pengakap saya. Akela kan nama dia, masa sekolah dulu. Kita buat kemah. Jadi bila kita masa tu dah maghrib kan. Tengah kemah-kemah dah nak buat siap tu semua, saya tertidur. Masa tu dia dah Maghrib pesan. kali tidur tau, cakap maghrib tu. Yang jangan bestnya, tidur. selepas tu saya kena rasuk. Saya tak tahu apa jadi. Yang saya tahu selepas benda tu, semua berkumpul tak jadi berkemah, 3 hari 2 malam, semua duduk dekat surau. Umur kau berapa masa tu? Masa tu umur saya dalam 12 lah, saya Okey, lupa okey, lah. kamu? Lepas tu, saya tak tahu cerita sebenar. Yang saya tahu, tiba-tiba dia orang dah ikat saya. Baru saya tahu cerita sebenar. Saya sudah tikam saya punya guru pengakap. Dengan pisau bro? Dengan pisau. Kena satu Mati tikam. tak? Tak mati. Tak, berdarah je lah. Rupanya, masa maghrib tu saya tertidur. Tertidur atas kubur Jepun. So, benda tu sudah masuk dalam saya punya badan. Habis kau cakap Jepun lah. Saya tak tahu. Dia orang kata memang saya time tu memang macam dalam filem Ju-on tu semualah. Masa tu tak ada cerita itu Ju-on lah, tapi saya dapat bayangkan lah. Tapi itu pengalaman saya tak boleh lupa sebab saya sendiri tak merasai momen tu. Saya tahu, saya sedar. Dia orang cerita balik Datuk Caprice. Tapi cikgu saya tu memang itulah, nasib baik tak terburai. Tapi Tikam, tapi dah. sekarang cikgu kau bangga lah. Kan budak yang Dia tikam cerita aku lah. tu kan. Ni nanti Jadi Ini hakim tu kan. Norma Hakim bila duduk tikam Tikam aku. aku kan. Ni ada parut dia, ni parut dia kan. Itu pengalaman saya lah. Itu pengalaman mistik yang saya alami lah sepanjang saya hidup. Selain benda tu tak ada lah. Tapi agak scary jugalah sebab benda tu masuk dalam badan kita kan. Okeylah. Itu di antara pengalaman kehidupan apapun sebenarnya dalam semua perbualan-perbualan kita tadi, kita kena jaga nafsu kita. Buatlah apa yang patut kita buat, yang berbaloi dengan kita buat, yang selarat mana yang ekonomi kita boleh buat, dan kita buatlah. Okey, aku tadi terlupa lah. Aku cakap nak suruh kau balik pula. Sebenarnya aku ada satu game sebelum kau balik kena main aku. Aku ada kotak ni, ada binatang dalam tu. Binatang ni tak berbisa. Jadi macam geli-geli sikit lah. Kan? Kau kena ambil binatang tu. Nanti kat situ ada macam tu kan. Okey, Caprice. Hey man, you go first lah. Awak Norman Disador, I cruise. Kau dengan kau punya toncang. Muka ganas ni. Got it. Ada apa bro? Nampak je. Okey, ini dialog. Dialog ni kau nak tukar bahasa Inggeris pun tak apa, kita orang jawab je kan. Dialog ni kau kena berlakon, Norman kau sambut, aku sambut, tengok siapa kantoi. Tu Capri pas sambut balik. Boleh lah, Pusing pusing lah. Okey. Okey. Start dulu, I kena baca. Kau nak jawab dalam bahasa Malaysia, lepas tu jawab bahasa Inggeris, janji faham. Okay. Apa bahasa boleh? Tak kisah, kau baca bahasa Spanish pun boleh. Okay, Kau jangan here we go. keluar Spanish cukup. Start lah. Ah. Babe, you tahu tak? Mina tu dah lah datang dari kampung. Culture shock kat KL ni, lepas tu acah-acah macam orang kaya. Ew, tak kelas langsung. Yalah, sebab dia orang ni semua ni cultural shock lah, of course lah. Sebab dia orang bila datang pada kampung tu, banyak benda yang setan memanggil untuk buat mereka tak elok. Tak, kau tak boleh tuduh dia orang macam tu. Sebab apa, kau orang pun, kita pun datang dari kampung. Dulu bila kau tengok bila wah, sekarang kau nak jadi orang bandar ke apa? Yang kau nak kutuk dia orang. Betul? I rasa they all are the same. Ya. Ya, maksud kita semua manusia Yeah, bro. we are the Manusia same. tak ada apa Can you understand the kesempurnaan. same or not? The same, yes, the same. That what? Serupa, kita serupa. Okey. Okey. Apa game aku main ni? RM1, RM2. Alamak, tak cukup lagi 50 sen lah nak bayar nasi lemak ni. Cik, boleh bagi diskaun 50 sen tak? 50 sen pun nak minta diskaun? Apa member kau ni? Dia baru kan COVID-19. Baru kena buang kerja. Tak ada job.
Betul ke bro kau kena buang kerja? Tak adalah kena buang kerja sangat. Maksudnya bila dah baru dapat ura-ura untuk dibuang kerja. Jadi sekarang ni tengah berjimat cemat supaya tak adalah kantoi di kemudian hari. Yalah kalau RM50 aku boleh terima lah bro. Pekak berada ni bro. Betul, 50 sen. Kan? KDBSP lulus ke tak? Ha? KDBSP dapat tak? KWSP tak dapat lah. Ni dah Tak sure dapat, PTPTN tak bayar ni. tak ada, tak ada apply PTPN. Tak ada. Semua duit sendiri. Cuma ni kena faham tau. Bapak kau dulu kan bukan bapak kau dispatch dulu. Semua sendiri kau macam Sendirilah. Ya. Tak, tapi 50 sen ni tak cukup 50 sen takkan jadi 1 juta Datuk. Dah, kalau aku dah ada sejuta kurang 50 sen aku tak kisah lah. Janji dapat 9 juta berapa? Puan-puan kurang 50 sen aku okey je. Okey lah aku bilang Nampak? Aku tengah-tengah ni kau jangan kacau. Kau tak rasa ke sebenarnya menantu kau tu sengaja nak pisahkan engkau dengan anak dia? I don't think so. I think they're okay. Dia orang sepasang. They look good together. Tiri gar ayam ayah kus kolene dil ke batlene dil kararana ni di teri har agen ya boleh hai sun. Oh mampus. Okeylah, thank you very much. Itu je. Begitu je. Alhamdulillah. Okey, terima kasih ya Gabriel. Thank you very much. Thank you, Datuk. Alright, thank you. Sama-sama, thank you. Kongsi dengan saya. No problem. So, kalau lain kali kalau aku ajak borak, ni nama sembang rawak tau. Kita sembang-sembang je kan. Seronok. Jadi kalau kau ada masa nanti kau datang lah. Mungkin aku ada terfikir nak ada idea-idea lain nak borak kan. Kadang aku tak ada kawan kat rumah ni. Kan? Jadi aku panggil lah kau datang. Boleh ya? Boleh. For sure. Okay, alright. Thank you very much. Okay, habiskan air tu.